Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum semua murid-murid. Ustazah harap awak semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Untuk petang ni bagi subjek sirah kita akan belajar tajuk dakwah Nabi secara terbuka. Dakwah Nabi secara terbuka. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka selama 3 tahun, turunlah wahyu yang memerintahkan baginda berdakwah secara terang dan terbuka. Maksud berdakwah secara terbuka itu adalah Nabi tidak lagi berdakwah secara sembunyi seperti berdakwah secara rahsia di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dakwah Nabi lebih terbuka, iaitu di luar. Sebab dakwah secara terbuka perintah daripada Allah dalam surah Al-Hajj ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Setelah baginda menerima wahyu, sebelum tu apa yang saya garis, awak garis juga, itu adalah poin yang penting dalam tajuk dakwah secara terbuka ni. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus menaiki bukit Safa dan penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwahnya. Apa yang Nabi lakukan setelah mendapat perintah berdakwah secara terbuka dan terang? Nabi apa? Nabi mengumpulkan kaum kerabat dan kaum Arab Quraisy di kaki bukit Safa. Lepas tu apa yang dilakukan Nabi? Baginda menyeru masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menyekutukannya. Itu yang pertama seruannya. Seruan yang kedua, beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, percaya kepada balasan baik dan buruk. Kita tengok dakwah Nabi ni berjalan dengan aman damai ke tak? Seruan baginda, tengok dakwah Nabi tidak berjalan dengan aman dan damai. Ada yang menentang. Kita tengok siapa yang tentang dakwahnya. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya Abu Lahab dengan berkata, "Binasalah engkau wahai Muhammad, apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini?" Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah berikut. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala daripada surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Maksudnya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar yang lehernya ada tali berpintal. Rasulullah SAW menghimpunkan kaum kerabat dan mengajak mereka memeluk Islam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada baginda ayat-ayat berikut, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 216. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat, dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka ingkar kepadamu, maka katakanlah, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan. Okey. Kita tengok perangai seterusnya. Baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang yang kuat menyembah berhala. Baginda semakin kuat berdakwah kepada orang ramai tanpa mengira masa dan sasarannya. Namun usaha baginda ditentang oleh apa? Oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan Abu Lahab yang sentiasa mengekori dakwah baginda. Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyangnya mereka yang menjadi anutan dan budaya mereka. Meninggalkan agama nenek moyangnya, maksudnya agama nenek moyang itu adalah penyembahan berhala. Okay, kita tengok di situ. Di Makkah semakin ramai yang menerima dan yakin dengan ajaran Islam. Mereka tidak gentar menghadapi sebarang ancaman daripada kaum kafir Quraisy, walaupun sebagian mereka diseksa. Apa bentuk seksaannya? Nanti kita tahulah. Mereka tetap mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi, iaitu Abu Talib. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad SAW dan melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Apabila orang Quraisy melihat kemajuan dalam usaha Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, mereka pergi berjumpa Nabi dengan Abu Talib pada kali yang kedua. Tadi tu kali pertama. Kali kedua pula, kali ini mereka menggut Abu Talib dan mendesaknya supaya menghalang Nabi Muhammad SAW dari terus menyebarkan agama Islam atau orang Quraisy sendiri yang akan menghalangnya. Perkara ini telah disampaikan oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya baginda menyangka Abu Talib tidak mahu melindungi dan membantu dakwahnya lagi. Dengan perasaan sedih, Nabi Muhammad SAW pun berkata apa yang Nabi katakan. Demi Allah, wahai bapa saudaraku Abu Talib tadi, jika mereka meletak matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak aku tinggalkan sehingga aku binasa kerana. Setelah mendengar ucapan yang tegas daripada anak saudaranya, Abu Talib pun berjanji akan terus melindungi Nabi Muhammad SAW dan dakwah baginda dari gangguan dan ancaman orang-orang Quraisy. Okey, Ustazah cakap sikit apa ancaman. Tahukah anda, Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan dengan pelbagai perkara supaya baginda menghentikan dakwahnya. Siapa yang tawarkan itu adalah siapa lagi? Bapa saudaranya yang menentang dakwahnya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Baginda pernah ditawarkan untuk menjadi raja dan diberikan harta yang paling banyak, tetapi semuanya ditolak oleh baginda. Kita tengok amalkan tu, sentiasa berani berterus terang untuk menyatakan kebenaran. Okey, Alhamdulillah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian.